Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi amin. Kita sambung. Kita baca dulu pada urang gitu soal 59. Ada baca sebagainya. Kata pengarang kelima. Apa itulah kelima. Riya dengan pekerjaan seperti memanjangkan berdiri dan rokok dan sujud di dalam sembahyang di hadapan orang lain. Keenam, riya dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru, maka sekalian yang demikian itu haram, bahkan berdosa besar. Baik, kita berhenti dulu. Kita baca muka surat 58 tu dengan bawah sekali. 6 macam riak. 6 macam riak ni maksud dia contoh riak. Contoh riak lah. Contoh pertama dulu, riak dengan tubuh badan seperti menzahir, dia akan kurus dan pucat badannya supaya disangkakan dia mengerjakan ibadat pada malam dan puasa pada siang hari. Orang tubuh dia kurus, dia sengaja kurus untuk tunjuk ke orang seolah-olah dia ni puasa. Kalau ukur makan puasa, tujuan tunjuk lah. Tujuan tak tunjuk, kurus juga tapi tak mau tunjuk, tu bukan riak. Riak ni sengaja kurus badan, tujuan nak kebokokkan dia puasa. Jadi tubuh badan kurus bukan kerana nak tunjuk ke orang dia puasa. Tubuh badan kurus pasal nak suruh nampak comel tubuh dia. Tu harus. Harus waktu. Nah, pasal apa? Pasal comel kurus ke comel gemuk atau buci? Pandangan mata orang. Comel kurus lah. Tapi bukan kurus apa nampak kaka. Maka orang makan obat kurus, orang perhabis bitih nak kurus, ni hukum dia harus. Hukum dia harus. Tak timbul haram. Nak comel tu badan. Orang tengok cantik. Riak tu nak comel. Tak. Jadi kalau orang sengaja masuk gym nak tubuh katang, orang lelaki, orang puan nak tubuh comel, lasing. Tapi jangan siapa pakai pakaian nak tunjuk. Jadi tubuh ketat tu masuk haram bahagian bab menutup aurat. Contoh orang lelaki nak tunjuk tubuh katang masuk gym. Nak tunjuk tubuh katang haram tau. Jadi tunjuk tujuan untuk apa? Kalau tunjuk untuk katang semata-mata, nak tunjuk dia jaga badan, comel badan dia, hukumnya harus. Ada ditanya kepada seorang ustaz solat, orang tanya, kata dah bina badan ni boleh tak dalam Islam? Ada hadis beritahu Nabi SAW tubuh badan dia, bahagian perut ni seperti batu-batu. Seperti batu ni orang ni panggil six packs lah. Dia kira tu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katang. Orang macam orang masuk gym lah tu. Orang masuk gym, orang kena rasuk tak masuk gym, akak berat semua, sit up. Lepas tu nampak katang ni perut. Tu harus. Pasal Nabi tubuh dia tak buci. Tapi bucik jangan tuduh orang buat perkara dosa bucik tu. Ni asal bucik ada banyak makan haram tu. Sahabat Nabi ada bucik, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bucik pun.
Ha. Orang ambil perkataan Sayyidina Umar tengok rakyat dia ada perut. Sayyidina Umar pergi tepuk perut. Pergi tepuk perut orang terjaga makan. Tu perkataan Sayyidina Umar. Jadi orang kubur kegemuk tu bukan isu dia. Isu dia tu niat hati kita tu, tubuh badan kita kalau kita bentuk untuk apa. Ada orang bukan niat pun tak jadi gitu. Sayang saya dia biasa kata mau ustaz ni banyak makan perut bucik belaka. Sedap mulut je. Yang tu ustaz bucik belaka banyak makan. Dia kata banyak makan. Besar perut, kecil perut bukan tu tanda dosa tak dosa. Isu dia kita ni bila kita besar perut kerana benda. Ustaz-ustaz banyak besar perut orang nak jaga tubuh ni antaranya sebab dia sibuk. Ustaz hok sibuk banyak kan ustaz kita kenal sibuk. Banyak jawatan. Pasal radang jaga. Nak naik bukit radang, masuk gym radang, nak senang, nak jogging radang. Malam suara Maghrib kuliah. Betul tak? Kalau waktu kerja siang kan, waktu jabat, Maghrib kuliah. Paisyak ada mesyuarat pula. Ada suara dia kok macam-macam orang. Faham? Hujung minggu dah dah tu. Orang kau hujung minggu Jumaat satu. Masa bila nak jaga? Tak ada masa jaga. Bila tak ada masa jaga sudah tentulah tubuh badan tu jadi tak molek. Jadi adakah berdosa kerana itu tak? Dah hilang itu kau kan. Jadi makan tak terjaga dah, sibuk makan tak jaga. Makan tengah hari pukul 6 petang. Lepas pada ceramah orang jamu pula makan pula. Tak naik tubuh apa. Orang jamu kena makan. Tu antara punca ustaz-ustaz ni amal gitu. Jadi adakah kerana ustaz ni makan rasuah ke ataupun makan banyak? Tak mesti gitu. Sebab makan tak tentu masa dengan baik pun boleh menyebabkan uci, gemuk. Tu mau ini. Ada kadang-kadang kawan-kawan ni sedap mulut, tantang dia guru. Mulut dia isap okau. Nak cerita. Jadi dosa tu bukan kerana tubuh Tapi kalau orang kubur bila dia nak tunjuk dia bagus jaga badan, tidak berdosa kan itu harus. Kubur hak dia masukkan dalam ni nak tunjuk dia ni ibadat. Sebab tu takrif tu kena jerak molek. Kita buat tu kerana benda. Maka takrifnya kita ni nak tunjuk orang kita ni kait dengan ibadat. Kubur sebab dosa maka haram boleh. Dan pucat muka. Apa pucat dengan muka mu ni? Dia buat jaga malam. Tahajud. Dia sengaja nak suruh jadi pucat tu, di malam jaga tahajud. Jadi bila niat itu maka dia jadi riak. Kalau tidak ada riak. Yang kedua riak dengan kelakuan. Tadi dengan tubuh badan fizikal, kelakuan menundukkan tunduk pada jalan ni sunnah Nabi SAW. Nabi jalan yang tak lenggok gitu. Tapi orang lenggok kita tak boleh hukum dia sombong. Nabi berjalan tunduk. Tapi orang melenggok jalan tak boleh hukum sombong. Kena faham tak? Nabi jalan tunduk. Tapi bila menundukkan kepala ketika berjalan tujuan nak khabar orang. Dia ni tawadhu. Nak suruh orang orang tengok dia ni orang kata dia tawadhu. Tu riak. Tu niat tu penting. Ataupun menjangkang kepala, memejamkan mata supaya disangkakan dia memikirkan kelakuan akhirat. Duk jam mata. Jadi orang kata dia ni banyak ni. Ingat apa ni? Orang panggil tafakkur. Dia tafakkur. Maka hak tu masuk riak. Pasal nak suruh orang kata gitu. Kait dengan kelakuan akhirat. 3, riak dengan pakaian seperti memakai kain yang kasut-kasut. Ni nak suruh kata dia ahli sufi ataupun zuhud, pakai yang kasut-kasut. Dan tapung-tapung supaya disangka akan dia daripada ahli tasawuf. Khabar ni dia ahli tasawuf. Kita bahas panjang dah dulu. Ni ulang kaji dia. Kamu semula ni nak kata 6 macam. Jadi bukan kena pakaian. Kalau pakaian comel, pakaian dah apa pakaian? Charlie Jordan. Contoh, apa? Camel, baju jeep. Kita masa belajar dulu dok-dok. Tengok, masa belajar dulu matrik, masuk matrik.
Asal boleh beasiswa je. Pergi Joli beli pakaian mahal. Kasut dia beli biasa Dok Mak. Dr. Martin. Honda hok 3 masa tu mahal. Boleh biti Joli. Jadi pakaian tu bukan riak. Saya tak kait dengan akhirat. Maksudnya bukan kait dengan ibadat. Itu tak kait. Selagi mana yang ada syarat kayak gitu sebut lagi. Selagi mana tak ada kesombongan. Sombongan maksud dia lebih orang hina. Tak boleh. Pakaian untuk benda dunia, tapi dia tak hina orang, dia nak pakai orang comel. Hati ni suka dengan pakaian comel, mahal. Bila ada binti boleh beli. Tak, maka itu harus. Maka pakaian jauh lebih baik orang pakai semak macam orang jabat, pakaian mahal-mahal, tapi dalam hati tak ada kesombongan, suka pakai comel mahal, berbanding dengan orang pakai subuh atau dia pakai serban, dia pakai jubah dengan hati nak suruh orang kata dia ni bagus, nyaling, dia kuat ibadat. Maka waktu timbul dosa besar. Tak, dia harus. Sebab tu penting hati. Nak pakai yang kita ada saing orang kontraktor PT banyak, tapi hari-hari pakai baju pagoda. Sekali beli baju pagoda, dia beli sebandel lagi. Pergi main dia beli baju pagoda banyak-banyak. Hari-hari pakai pagoda, dia ni hegang. Julak ada bergawa-gawa mana boleh. Dia kontraktor. Jadi dia pakai pagoda hari-hari. Dah gitu kira ke mana? Haram ke? Harus je. Atas dia pula ni yang pakai baju pagoda gitu. Nak suruh orang kata je wali dah. Itu urusan kita dengan Tuhan hati. Sama ada kita pakai pakaian mahal, pakaian murah, kena molek orang pakai banda mahal habis. Kita ingat banda murah mahal dia kau. Dia rupanya dia ada istilah-istilah pula dia dalam dunia banda. Kita beli baru ni anak nak pergi camp, tak ada beg. Ada beg cuti rumah tu hak abang dia nombor 2 buat pergi asrama. Abang dia baru belajar masuk asrama. Ada beg nak pergi camp tak ada. Kita pun dah lagi nak masuk gaji lagi. Nak cari beg. Ya, saya banda dah. Okey, kat mana? Tengok beg. Beg awak pergi camp tu lah. Tak barang tu harga 80 ya. Banda. Rambut saya kita kata ke orang pakai kita kata mahal. Dok kata pok ni panggil barang selek ke tu, barang selek kita panggil istilah. Ni bukan barang banda tu je. Dia banda belaka dah tu. Harga barang selek maksud dia hak beli sesa gitu. Dia bukan hak dalam uniso. Jadi barang gitu jadi mahal. Dia jadi mahal. Ada barang tak second tau. Cek lah nak comel, tak ada jaga. Jadi kalau orang pakai yang banda sekalipun, pokok pakai hati lah. Banda tu murah ke, hak RM5 ke, banda tu mahal macam kaki seluar libat hak selek, mahal sampai RM700 pun ada padahal barang second. Poin dia hati dia. Dia berahi. Cari barang banda. Pasal hak jual kedai tak ada hak jenis, maknanya hak tahun bila? Tahun 75 jumpa ni ke dia. Gitu. Lepas tu mahal je tak harga, memang harga mahal. Dia ada ciri-ciri dia. Kalau gitu bukan riak. Saya tak kait dengan akhirat. Bukan baca Quran, bukan zikir, bukan semayang bang, bukan dia pakai yang nak suruh orang kata dia ahli sufi. Pakai luar libah ahli sufi, benda apa? Dia tak timbul tu, tak kait dengan ibadat. Maka bukan riak. Yang keempat, riak dengan perkataan. Seperti riak orang yang berpidato dan beri nasihat, cakap macam cakap teratur, jelas, orang dengar terlopong mulut. Dia panggil ada aura. Orang ngaji kait dengan hertz, frekuensi. Bunyi ni pada frekuensi tertentu dia boleh mempengaruhi jiwa manusia. Bunyi. Sebab tu orang yang dianugerahkan oleh Allah dengan anugerah pidato, bila dia cakap orang tu terpegung selalu. Memang ada kan ni orang start gitu, suara dia tu kena. Bila nyanyi sedap, nada dan tone suara dia kena molek.
Ada orang ustaz suara tak sedap tapi ngajuk ilmu tinggi. Ada juga. Cakap orang jadi tok imam tak sedap tapi betul tajwid. Tu hak anugerah Tuhan. Tak boleh nak buat-buat. Kalau orang dia buka suara sedap lah orang ngop pengam. Tak. Maka ni kalau orang pidato ni tujuan dia nak semua kata pandai dia ni cakap agama. Pandai dia ni nasihat tu riak. Masuk riak. Dengan Quran baca ayat Quran hadis, baca ayat Quran hadis cai mulut. Jadi riak bila tujuan nak suruh kata dia tu hebat. Sebab tu kalau kita perhatilah sebab kita alam Melayu kita kuning ni dalil dah banyak kita. Patut jadi nipis dalil dah banyak. Nak tengok dalil kena buka kitab Usul pula. Kitab Arab, kitab Usul. Tak Melayu dah. Tujuan dia sesuai dengan orang Melayu ni. Tujuan ajar hak fardu ain. Bila fardu ain ngapa dalil bukan fardu ain. Atau fardu kifayah. Sebab tu dia dah panjang nipi. Nak selesai fardu ain. Jadi kalau orang jenis dia ngajar je dalil memang kena lebih banyak dan tujuan ni nak khabar aku dalil, aku pandai pasal ingat dalil. Tu takut. Ini adalah ujian so kepada orang ngajar ustaz-ustaz satizah. Ini ujian so. Kalau selesai dah usuluddin tauhid, selesai dah fiqh syariat, kita tahu. Ni mudah dapat orang cerdik tahawi anugerah mudah ingat selesai usuluddin, lepas tu jadi i'tiqad selesai tauhid dia. Lepas tu fiqh syariat, balik Quran hadis apa belaka gitu gini ingat. Jadi alim. Tapi tak tahu kaingati tu benda bahaya. Benda bahaya. Jadi kalau orang baca dalil banyak pun bukan tujuan nak kabur dia tu bagus. Sebab dia supaya orang faham agama ni memang berdasar kepada hujjah. Dia tak boleh pakai kita dakwa itu mesti atas hujjah. Sebab Islam agama ilmu. Ilmu atas nas. Ilmu agama mesti atas nas Quran dengan hadis. Jadi bila orang mengajar ada Quran hadis bagus. Tapi bila dalam hati dia tu nak tunjuk tu riak. Jadi bila ada ustaz baca Quran hadis ni bagus lah. Jangan tuduh riak. Kita nak kabur ni, kita belajar ni bab hati. Dia orang hak baca Quran hadis banyak nak suruh orang kata dia ni pidato hebat. Seorang yang alim maka riak. Masuk dalam riak. Dia nak kau pendapat salah Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, ulama ni Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dia tak nak dalam hati nak khabar dia ni alim ada ustaz lainnya. Jangan. Terkadang itu kena sebut dalil, terkadang tak payah sebut dalil. Bergantung kepada kebijaksanaan ustaz tu dia mengajar kepada siapa, kita mendapa di mana, ambil kira belakang. Kelima, dia dengan pekerjaan seperti memanjakan diri dan rokok dan sujud di dalam semayang di hadapan orang lain. Ni hak biasa kita tengok, biasa kita yang fahamnya. Orang faham bahawa riak ialah semayang nak tunjuk ke orang. Rokok, sujud, semayang depan orang, nak suara kata ni riak. Kenang, riak dengan banyak murid dah banyak berjumpa dengan guru-guru. Dengan banyak murid dah banyak jumpa dengan guru-guru. Anak murid ramai tu guru lah. Baba, tuan guru, maulana, syekh. Anak murid ramai, ribu-ribu anak murid. Maka mudah terdedah kepada ujian penyakit riak. Banding kalau ada ustaz-ustaz hak connect, contoh lagi lah berat bila ada ulama lain pula condemn. Bila ulama lain contohnya canggah pendapat dia dalam satu-satu isu, dia akan lari. Aku anak murid ramai pada dia, sedap-sedap dia kata. Manusia ni terdedah pada silap, tak kira siapa ulama sekali pun. Jadi kadang-kadang bila terlepas orang pun tegur, semua anak murid ada. Aku anak murid ramai.
Maka itu ujian sangat besar pada ahli ilmu. Ujian kepada ahli ilmu, ustaz, ulama adalah jauh lebih besar daripada ujian kepada orang awam. Itulah nak kena ingat kalau tunggu pondok bila ingat je doa ini contohnya. Nak bagi hati ini pesan ikhlas. Pesannya ikhlas. Beramal ikhlas. Belajar ikhlas. Kalau anak murid hak ia boleh mengajar dah, dia kata entah ni boleh dah mengajar ni, nak bagi hati dia izin. Contoh, ingat kena ikhlas. Pesanan untuk guru gitu sama-sama. Pasal kalau kita kata kita hari ni ikhlas, belum tentu esok mengajar ikhlas ke tak? Sebab tu kena minta omong Tuhan kan. Kena minta sama. Setan bukan je lepas diri sekali, lepas diri sama tak. Tak boleh hari ni, esok tak hari. Kena ingat. Begitu juga hak jenis learning lagilah learning, zaman learning. Zaman sebab zaman dia panggil zaman poligam dia panggil. Tahu poligam? Politik gambar. Poligam. Politik gambar. Asal pergi mana-mana mesti ambil gambar kan? Memang gitu. Bila pergi mana-mana ambil gambar, pergi jumpa, pergi Patani jumpa Baba ambil gambar dengan Baba ulama besar daripada luar mari. Ambil gambar ulama besar. Dah. Umpamanya apa ni, Habib Umar mari ambil gambar Habib Umar. Syekh ni mari ambil gambar Syekh ni. Tak sunyi daripada tu. Siapa-siapa pun kita pun. Kita rasa bangganya aku mari ulama kita ambil gambar. Tapi bila ambil gambar kita pun post. Kita post, bila kita post pun nak mari dalam hati. Post tu tak boleh, kita tak boleh hukum lagi. Harus lagi. Pergi mari dalam hati kita, sebab tu benda dalam hati. Dia dengan Tuhan je. Kita nak hukum tak boleh. Menjaga hati. Bila kita post je, aku damping ulama. Gambar ulama-ulama besar banyak itu. Kalau bahaya. Hak tu ni jaga. Kita tengok tak boleh hukum, tapi atas diri kita kena jaga. Takut kita ambil gambar, kita post gambar dan kita mari nitah dalam hati bahawa orang kata kita ni alim, kita ni damping orang ulama. Tu riak. Termasuk dalam makna riak. Kemudian bahkan dosa besar. Dia kata maka sekalian yang demikian itu haram. Sekalian yang demikian itu haram. Habis hak enam jenis itu haram belaka. Nak khabar 6 macam jenis tu contoh kepada riak. Maknanya boleh kira atas hak contoh-contoh ni boleh kira kena ke kita, kena ke anak-anak kita. Ni jaga takut jadi riak. Terutama ni kita pasal kita tahu hak hati kita. Kita tak tahu hak hati orang. Kita boleh pesan, boleh hajar. Tapi hati kita tak boleh nak tahu apa yang berlaku dalam hati orang lain. Bahkan dosa besar belaka tu. 6 jenis ni, 6 macam ni, dan yang seumpamanya masuk dalam makna riak. Ada pun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat, maka tiada ia haram. Situ. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, dan dengan ilmu hisab, dan dengan ilmu kebomoran tu. Ada pun menuntut pangkat. Pingkat tu pangkat pada hati manusia. Maksudnya dia nak orang tengok dia pakai baju comel contoh. Ada pun menuntut pangkat pada hati manusia. Memang nak suhat dalam hati manusia orang lain, kita tengok kita bagus. Tapi tak kait dengan pekerjaan agama. Pekerjaan sini amal lah, amal. Bahasa Arab amal, Melayu pekerjaan. Yang bukan pekerjaan ibadat. Maknanya tidak dikira riak kalau dia bukan pekerjaan ibadat. Tunjuk juga orang. Tunjuk tapi tak kait dengan pekerjaan ibadat, bukan amal ibadat. Wujud sini, itlak sini amal ibadat yang mana? Murad sini amal ibadat khusus tu, sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, Quran, tahajud tu masuk.
Jangan pakai makna ibadat umum, hakikat ibadat. Keseluruhan kehidupan kita adalah ibadat, bukan pakai makna itu. Makna secara istilah cara sini kita kabur ni. Maka tiada yang haram, dah haram. Jangan hukum orang pakai comel. Pakai kok mahal kok. Kok sepasang apa ya? Kok sepasang learning. Udah 1,200. Ada tempat dalam 700. Saya ingat lama saya kerja kerajaan masa TCL dulu. Tahun 2001 gitu masuk. Kena buat kod. Langsung dah panggil warna sama atau kan. Masa tu dalam 600 dah. Jadi rosak lah lama dah. Patut kerja dia ni kena buat masuk duit. Kerja dia ni pula masuk JLC 2018 buat kod aku 700 tikar lah 100 lebih. Tapi kain dok tinggi, material dok bermutu. Bahawa dia tu lusuh dah. Sebab kain tu dok mutu mana. Tu harga 700 dok omang. Kita buat baru dok tanya harga. Kita pilih je kain. Dia pula kedai dok kabar berapa. Pas siap baru tahu. Dan kita ingat tak jauh dengan 700 tu. Kita pilih material tu, cari hok comel hok pakai sebelum ni hok 700 tu. Dak comel, nampak dawah. Kain pun kurang sikit. Tengok kawan-kawan lain, comel kita. Macam ni ustaz sok mai sama ni. Lah 1,200 kejut kita. Kejut 1,200 dah. Benda siap dah memang kena bayar. Dah. Ada hak begitu tu, comel pakai. Segak orang kata. Masuk kalau masuk sidang dewan undangan negeri. Comel. Nasabah lah. Faham pakai comel ni masuk dalam riak tak? Nak masuk. Bukan pekerjaan agama, bukan pekerjaan ibadat. Tak apa pakai comel. Sebab tu Imam Abu Hanifah mahal pakaian dia. Dia jubah tu mahal. Pasal dia ada biti. Kalau tak ada biti tak sah lah. Jadi macam mana budaya Melayu biar apa-apa asal bergaya. Biti tak ada mana gaji 1,500 minimum wage. Pakai baju mahal, ratus-ratus, dua mahal. Tak sunat. Dia padang patut. Imam Abu Hanifah memang kaya pasal dia businessman. Dia pakai pakaian, jubah dia mahal. Satu riwayat saya dah ingat 1,000 dirham itu harga. Dinar dan nasabah tinggi 1,000 dirham. Piti Vego 1,000 dirham. Bayang berapa ribu harga pakaian. Jadi haram tak? Tak haram. Tak haram. Cakap pasal fardu ain. Kalau bila cakap pasal martabat jadi lain pula. Sebab tu bila ahli sufi martabat tinggi-tinggi, tak beli dah pakaian tak perlu mahal. Pasal benda ni dunia. Dan dunia ni boleh bawa ke dia lalai daripada mengingati Allah. Ghaflah ini kita tak bincang dalam tekoh. Ghaflah dalam tasawuf. Itu beza. Maka ahli sufi dia bertaubat daripada ghaflah, daripada melupakan Allah dalam saat tertentu. Kita ni terlupa Allah biasa. Manusia orang awam ni terlupa Allah ni biasa. Sebab tu berlaku dosa kerana terlupa Allah. Kerana pada hakikatnya bila orang sentiasa mengingati Allah tak akan melakukan dosa. Itu hakikat. Maka dua disiplin yang lain. Bila sepekah kita cakap pasal kadar minimum untuk orang awam. Kalau hukum kadar minimum untuk orang awam. Dah kadar minimum untuk orang awam terpakai, dah untuk masuk syurga pakai. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui mari tanya Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, aku ni puasa bulan Ramadan, sembahyang 5 waktu. Nah, gaji buat benda yang wajib-wajib fardu ain yang tadi sahaja. Masuk syurga dah aku ni. Nabi kata, ya masuk syurga. Sekurang-kurang hak nak kita masuk syurga dan melepaskan daripada azab neraka ialah melaksanakan yang wajib-wajib, menjauhi yang haram-haram. Betul? Tapi nak martabat tinggi,
Kena lebih lah. Kena ingat Tuhan sokmo dok lupa sikit Tuhan. Maknanya 24 jam gitu. Makna saat ni. Makna ni benda yang berbeza. Jadi kita cakap pasal tasawuf, hati. Dah bila kita bicara tasawuf ada tak halarang, ada hukum tak? Ada hukum. Untuk taklifi ada hak sunat, ada hak harus. Ada. Bukan dalam fiqh saja ada hukum taklifi tu. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan pakaian yang bagus-bagus. Pakaian bagus-bagus ni maksud pakaian mahal. Kita beli kasut 200-300 kita rasa mahal dah. Padahal harga ni dah kasut. Hak koma, hak bukan kulit ke PVC capur contohnya. 100 lebih dah. Macam yang murah sikit 99 sen. Maknanya 200 biasa kasut kulit, bukan kasut branded lagi, kasut kulit. Dan kalau kata orang pakai mahal bagus-bagus, pakai kasut kelak mau 700 800 nampak. Boleh binti ada. Butang pun dosa lagi. Tapi komang ni biar apa-apa asal bergaya. Dosa lagi. Maka harus pakai yang itu. Dan dengan ilmu hisab matematik lah. Hisab tu kira-kira. Ilmu hisab matematik. Kita berbangga dengan ilmu matematik. Anak kita boleh matematik 100%. Kita pun tunjuklah Facebook. Alhamdulillah anak aku boleh 100%. Oh riak tu. Tak timbul. Pasal bukan pekerjaan ibadat. Dah kita banggakan anak kita. Alhamdulillah SPM sebelah A. Alhamdulillah dapat masuk UIA. Kita pun tuduh dia, riak tu. Tak timbul riak. Pasal bukan pekerjaan ibadat. Itu kena faham. Dan dengan ilmu kebomoran tu kebomohan. Kebomohan. Ilmu kebomohan ni kebomoh adalah ni ke? Ilmu kebomohan ni doktor, ilmu kedoktoran. Kalau orang biasa kita ni, doktor tu dia bagi bomoh. Kawan 7 hari tak baik menemang batuk-batuk ni musim influenza. Gila planet jumpa bomoh. Maksudnya pergi jumpa doktor. Ni maksudnya ilmu kebomoran termasuklah doktor. Ilmu perubatan. Tu maksudnya. Tak kira ilmu bomoh tradisional atau bomoh moden, iaitu merujuk pada doktor, sama. Masuk dalam makna ni. Jadi ni bangga pasal ada mana tunjuk dia banyak berubah contohnya. Dah orang negara ni memang kena tunjuk. Tak orang dah ambil perniagaan ni, orang dah beli. Yang tunjuk. Alhamdulillah ni makanan asah ni memang sekarang asah sunnah. Habbatus sauda, dia letak capur habbatus sauda, capur dengan minyak zaitun ni boleh cuci baru-baru contoh. Wailah batuk, wailah kolesterol. Lepas tu ada testimoni pada pengguna-pengguna. Tu riak tu. Dah timbul riak. Sekarang negara nak suruh beli. Tunjuk kelebihan tu dari sudut dunia ke dunia. Salah tak salah. Harus. Itu payah. Ilmu persatuan perubatan moden, kalau orang nak suruh mari buat bak kat dia, itu juga kena elang. Riak dah. Harus. Tapi kalau hamba belajar lah, kita walaupun kita tak praktik, kita ingat pesanan Allah tu gua ni memang sama. Jangan tetapkan harga. Kalau bomo ni jangan tetapkan harga. Tak boleh mitok, tak boleh tetapkan harga. Orang pakai gerobak, gua dah uwi pun ikhlaskan hati. Tu benda payah lah. Lebih-lebih lagi kalau orang tu ustaz tu kerja dia cari makan kok tu sahaja. Sebab tu moleknya kalau ustaz dia kena ada sumber daripada benda lain. Lain daripada mengajar Quran, selain daripada mengajar kitab. Moleknya. Jangan jadikan waktu tu hak utama. Bahaya. Pasal dia Tuhan uji kuat hati.
Jadi kena ada hak lain. Lepas tu ngajar kitab tu pasal amanah ilmu. Amanah ilmu ialah orang belajar kena ngajar. Orang belajar tak ngajar tu ia khianat amanah ilmu. Lain kampung dia tu memang orang satu kampung alim belaka dah tak apa dia mengajar. Sebab tu falaula nafara min kulli fiqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka hendaklah ada satu-satu kaum tu, satu-satu kampung tu, nak ada orang pergi belajar agama. Keluar pergi belajar agama. Tujuan keluar pergi belajar agama. Balik lagi untuk memperingat inzar wa liyunziru. Nak awas kait dengan halal haram kepada kaum mahum, kepada kaum ni. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan kaum dia hak jahil ni dengan adanya anak-anak kampung tu pergi belajar agama, tak kira mana Jordan, Mesir, dalam tanah air ke Indonesia, ke mana-mana tani ke, balik khabar halal haram, ilmu usuluddin, ilmu syariah, fiqh, ilmu tasawuf, balik khabar. Hukumnya wajib, dasar kepada perintah Allah SWT. Lepas tu orang belajar agama, dia tak boleh dok ajar, kena mengajar. Kecuali ramal belajar kapung dia orang alim belaka dah apa lah. Dia pun buat bisnes lain, buka kedai komputer. belajar suluddin Mesir, balik buka kedai komputer. Salah tak salah, tapi amanah ilmu kena ada. Lepas tu orang belajar agama wajib mengajar. Cuma level dia tu dia kena timbang-timbang. Baik. Bahkan adalah ia harus. Ia mana? Hak tadi semua hak khabar tadilah. Sebab hak ni hak kita start perkataan ada pun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat, maka tiada ia haram ni dia panggil muqabil kepada ta'rifan riya. Muqabil maksud dia berlawanan. Sebaliknya, ta'rifan riya tu pekerjaan ibadat, maka berlawanan. Orang nak tunjuk tapi tak kait dengan pekerjaan ibadat, ia pekerjaan dunia, maka hukumnya harus. Sebab hak kait tunjuk dengan pekerjaan ibadat, maka ia haram. Lawang dia. Ta'rifan ini lawang, ataupun orang panggil bahasa pondoknya muqabil kepada ta'rifan riya. Lawang pada ta'rifan riya. Sini. Jadi kalimah-kalimah yang dibuat susunan tu, ayat-ayat dalam kitab tu, ulama ni dia beraluh, dia mesti jamek dan manik. Jamek meliputi, manik menghalang makna yang tak sepatutnya masuk. Maka dia kena sebut lah. Ada pun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan ibadat, maka tidaklah haram. Bukan riak maknanya. Tu beza. Kalau tidak orang boleh masuklah tak ada riak belaka. Orang dunia riak belaka. Pakai comel, riak. Pakai baju mahal, riak. Pakai kereta mahal, riak. Pakai motor mahal, riak. Tak. Rumah besar, riak. Habis riak belaka. Dok pasal sini ada. Untuk mengeluarkan makna tu. Selama tiada ada padanya tipu dan takabur dan umpamanya. Tadilah bahkan adalah ia harus warna. Harus kita tunjuk ke orang pada pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat. Pasal menuntut pangkat pada hati manusia tu. Dah. Kata comel kata dia. Jadi kita mahal. Ataupun dah mahal mana alza baru. Baru-baru memang orang tengok. Padahal biasa je. Kereta nak suruh laku dia baik sikit-sikit. Rupa baik sikit. Baru orang pun kenal, orang beli. Masuk kampung ada apa-apa, hari surah sedikit orang tengok. Ambil bila? Ambil ngulpah, lebar senyum. Comel. Ada ya. Tak masuk dalam bar ya. Tapi kalau dia tu tengok kereta, memang kau cakap kereta mu. Kawan tu pakai kacih, nak cabut dah magah.
Tayar dah habis pang, bocor alun lok saja. Lapu dok nyala dok tukar metu. Tu hina dah. Apa dah? Dia pergi kepada takabur, bukan riak. Jadi tak boleh ada lah tu. Tu pergi kepada takabur. Bilang lebih atas diri, hina hak orang. Pergi kepada takabur tu. Dia lagi pada riak. Riak kerjaan ibadat. Jadi tak boleh kena cerak molek biar faham. Jadi tak ada tipu. Tipu mana? Tunjuk. Ni orang nega kan tunjuk piti banyak labur. Masuk TikTok, masuk Facebook. Oh, banyak pegang piti. Padahal piti pinjak orang nak tunjuk pasal saya nak nega. Dia nak kaboi nega laku banyak piti pasal padahal sikit je dalam bank dia. Tu pelawak orang panggil. Ataupun ada orang tanya saya, orang minta saya jawab, saya tak berani dia jawab. Contoh orang jual tepi jalan dengan air tabung. Air dia panggil air balang Jadi istilah air balang, air tabung. Dia tepek gambar depan macam lelek je. Air jagung, pekat air jagung ni comel. Sedap ni. Air apa sekali pun air jus. Jus mangga, jus jagung. Air jus durian kok pandai. Rupanya kita pergi dekat. Tepek je. Ingat je sungguh. Orang tanya kita nak apa hukum? Tak boleh hukum haram lalu kena teliti molek. Pasal hukmu ala syai' far'un tasawwuri. Al hukmu ala syai' far'un tasawwuri. Hukum atas satu benda tu ia satu gambaran, satu cabang gambaran kepada gambaran keseluruhan. Jadi tak boleh hukum mudah, kena tengok, kena tanya dia. Kena gitu. Contoh, dia buat tu stiker tu sama dengan air yang ia masuk dengan kepekatan dia, maka hukumnya harus. Tak timbul lah kita, ia kan hak sebenar ni, ia elankan hak sebenar, bui pun hak sebenar. Ada pun orang yang buat comel. Bila kita beli ceruk, cair, tak sebagaimana gambar tu haram dia masuk dalam makna nipu ni. Sebab Nabi sebut man ghasyana falaisa minna. Dalam bab nega ni, siapa hak tipu kami, dia bukan di kalangan kami, dia bukan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Nipu tak boleh. Pokoknya haram, dosa dia. Tak kafir tapi dosa. Falaisa minna tu bukan masuk dia keluar pada agama. Maka tak boleh. Kalau niat pelawak tak boleh. Sebab tu jaga-jaga bila nak buat iklan. Sekecil-kecil bisnes, sebesar-besar bisnes. Adakah kita menawarkan perkara yang sama sebagaimana diiklankan? Kalau niat kita nak tipu, maka berdosa, masuk dalam makna ni. Iklan mimpi ya tak? Tengok dalam gambar tu, dalam gambar tu. Comel. Kemari kat rumah tu. Mana lah? Gambar ni satu hal lah, gambar kan dia bergantung kepada mutu orang ambil gambar. Bila mutu orang ambil gambar, bukan salah orang ambil gambar. Kecuali dia tunjuk benda tu ada, dia tak ada. Cuma kalau gambar comel, contoh orang jual, saya ingat dulu saya nak jual wira, saya masuk dalam mudah. Bila kita ambil gambar buat masuk dalam mudah, jadi comel dalam mudah tak main. Gambar wira kita tu comel. Bila orang berhubung, kita kata mari tengok dulu. Mana tak timbul nawak tu. Hak nawak ni tunjuk gambar lain, gi sebenar tak ada. Tahu? Tunjuk dalam gambar ada kolam, mari homestay ni. Gi sebenar kolam rosak tak boleh guna. Dia tak maklum. Tak boleh. Kalau dia maklum, tak apa. Kalau dia berhubung dia kata ada kolam tu tapi tak nak guna. Dia itu waktu sikit harga. Tak apa. Ada unsur penipuan ke tak? Gitu. Maka menunjuk pada perbuatan yang bukan ibadat tanpa ada unsur penipuan, maka harus. Kalau ada unsur penipuan, haram. Ada unsur takabur, haram. Itu je poin dia. Lalu kita nampaklah indahnya Islam. Islam maknanya Islam
Islam tu indah, Islam tu cantik, Islam tu mengiktiraf. Orang ada harta dia nak belanjakan, nak menunjukkan kesyukuran, nak nikmat Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dan ada pun dengan nikmat hak Tuhan muri ni, maka tunjuklah, fahadith, tunjuk tujuan dia, tunjuk tujuan nak tunjuk kesyukuran kita kepada nikmat Allah beri. Ada apa kalau gitu? Kan jadi pahala. Bila tujuan kita pakai comel-comel nak menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah, dapat pahala. Hukum asal? Hukum harus. Bila niat kerana Allah nak tunjuk ni, orang Islam ni jaga kesegokan, kebersihan, maka hukumnya harus. Niat kerana Allah dapat pahala. Jangan niat untuk sombong, itu dosa haram, dosa besar. Mewati awal niat. Dan seumpamanya lain-lain lah masuk. Maka kesimpulan kita ni teman baca semula lah, dalam bahawasanya riak yang lebih besar, riak munafik. Ni boleh tahan juga cara panjang juga ni kait dengan munafik. Pasal itu tak ambil orang keliru. Dia ni insya-Allah akan datang lah. Jadi kesimpulan kitanya, belajar agama dapat dunia, riak. Belajar agama niat untuk kemuliaan, riak. Belajar agama untuk manfaat dunia, riak. Kalau belajar agama untuk manfaat dunia, masuk dalam makna riak. Nak dapat pakar, menuntut pakar pada hati manusia dan bekerja dunia, dak riak. Begitu. Jadi kalau nak rujuk ni kena rujuk balik muka surat 58 perenggang hak cerita pasal takrif. Saya muqabil situ ya, berlawanan makna tu situ, makna riak. Jadi umum manfaat dunia seperti harta, pangkat dan kedudukan itu masuk. Kalau manfaat dunia, harta, pangkat, kedudukan itu riak. Belajar kerana dunia haram, dosa besar, wajib taubat segera. Belajar ni mana maksud belajar ni? Belajar agama. Belajar agama kerana dunia. Belajar agama kerana dunia. Haram, dosa besar, wajib taubat segera. Kena palingkan balik niat supaya semata-mata kerana Allah, kerana nak redha Allah. Belajar ilmu lain tu, ilmu hisab, ilmu engineering, itu lain. Itu tak lah. Memang nak dunia, apa pasal kau belajar ilmu ni? Pasal nak jadi jurutera esok-esok. Ada. Itu dah masuk. Belajar tu kalau tak, kita belajar agama, kamu tak tahu. Jadi kita belajar, kita nak balik jadi mufti ke nak jadi apa gitu, ada tak? Niat kena betul. Nak jadi mufti untuk benda. Dan nak jaga. Niat dia kalau negatif. Niat nak jadi mufti, orang kata aku mufti, pandai berhukum. Itu jadi haram. Niat pasal apa? Pasal dia duk berhati, contohlah dia duk berhati dalam masyarakat dia ni. Tok peti pun banyak salah hukum. Contoh. Tok peti pun buat tak kena cara. Tok mufti hak jenis berlepas diri daripada mazhab. Tahu? Mufti dia sebarkan kepada umum, berlepas diri kepada mazhab. Kena ikut Quran sunnah. Nabi mazhab dia tanya bila mayang. Sudah. Sudah. Dia ni gitu. Dah boleh lock mufti gini jadi kucahannya, contoh. Jadi dia niat azam untuk belajar untuk betul masyarakat hak tu. Hak sepatutnya hak tu, pegangan hak tu. Itulah harus. Tak apa lah. Habis kalau dia niat ni, aku esok-esok dia jadi mufti, gaji besar. Orang aku kata orang ikut. Orang kata aku tahu. Riak. Dosa besar. Wajib taubat segera. Kena pusing niat balik kerana Allah, belajar agama. Kalau kita jadi mufti tu, baru jadi kita doktor lah, mana kita niat, mana berdosa niat kerana balik semula kita sudah. Balik alhamdulillah. Ilmu tu kalau masih ada kita lekat waktu Tuhan takdirkan. Jadi kalau Tuhan beri tu ilmu tu ada dan juga niat kita betul, alhamdulillah. Boleh beri manfaat kepada masyarakat dengan jawatan yang sama dengan niat yang salah dulu, dia pun betul niat. Apa? Sebab perbuatan tu tak salah, niat tu yang salah. Ni kan amal hati. Riak ni amal hati. Kena jaga situ. Jawatan yang sama. Jangan pakai hak mufti, hak cikgu sekolah, hak cikgu agama. Tujuan dia bila
Tujuan nak ajar masyarakat, dia boleh gaji satu hal. Tujuan nak ajar masyarakat supaya betul agama fardu ain selesai. Ini maka hukumnya harus belajar agama, nak didik masyarakat beramal dengan agama Islam. Itu dah apa? Ni penting kali. Tujuan kita nak baiki kita, diri kita, hati kita, belajar untuk apa? Ada setengah orang saya lah, kalau saya diri pun. Sebab bidang saya dia panggil meja. Saya pergi belajar meja, bukan kita belajar nak jadi ustaz, belajar sains politik. Dia oleh kerana di universiti, dia ni kena ambil, dia kena 2, bagi 40% mu kena belajar agak agama. 60% mu ambil sains politik. Orang pengajian Islam, kalau dia panggil Islamic Review Knowledge, mu 40% mu kena belajar ilmu lain, sains kemanusiaan. 60% Islamic Review Knowledge. Mu kena belajar kok. Dia ada 2. Jadi kita tak niat nak jadi ustaz, ambil bidang sains, mula-mula nak masuk tu bila ekonomi. Tu universiti pergi sains politik. Pergilah belajar. Tapi kita duk rasa insaf. Habis universiti kita rasa tak cukup ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Padahal sekolah belajar agama tak cukup. Sistem pendidikan sekarang tak cukup untuk selesai fardu ain generasi. Itu masuk menengah. Sekolah agama menengah, kita sekolah agama belajar. Masyarakat belajar agama tak cukup. Kita masuk universiti belajar pula. Berapa tahun kalau kira? Kalau ngaji pondok lama. Tapi bila kita tubik, kita duk hati, kita kira dah ustaz ni dah kita tahu ustaz ni anak murid tu pondok ni, hon ni anak murid baba, hon ni anak murid baba pondok kandang. Kita ngaji. Nampak jauh tak cukup fardu ain. Lepas tu kita ngaji. Dah kita ngaji nak cukup fardu ain kita je. Kita ngaji nak cukup fardu ain kita. Kena sungguh lah. Bawa buku catatan habis sekitar gitu. Tujuan nak cukup fardu ain diri. Gitu. Jadi niat gitu insya-Allah. Bila niat gitu insya-Allah ambil hari. Jadi Tuhan tak kedai, tiba-tiba ngajar. Saya mula-mula ngajar masa di Kemama. Arwah tok guru saya disuruh ngajar. Fardu ain je. Tapi bila ngajar memang kita tahu kita kurang sini. Lagi kita belajar pasal kita tahu kau lama kau nampak banyak benda tak tahu. Itu orang belajar tu. Gitu. Jangan ngajar daripada awal-awal pun nak suruh orang kata kualing. Lagi berat kalau jenis orang ngajar tak setara mana dengan kualing. Hanya mari ilmu mari gitu je. Jangan aku gitu je. Dengan awal-awal lagi punah. Orang lain ngaji berpuluh tahun dia kata aki, hamba ngaji 4-5 tahun. Bila nak ngajar mari masuk. Tak ada macam gitu. Tak boleh pakai. Tu punah jadi sesat. Jadi mustahak sekali kalau orang tanya kita, kenapa mustahak sekali kalau nak belajar agama dia pandai asal bahasa Arab kena gemah. Sekurang-kurang asal bahasa Arab tu masuk dia tahu nahu sorof kena tahu. Kalau dak dang ilmu bayang badeng ilmu maani dak. Ilmu balaghah tu lah. Sekurang-kurang nahu sorof kena selesai. Lewat cerita dan fardu ain nado baru boleh selesai. Wallah taala banyak baik rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.